Dia mengumumkan, saya akan berhenti kerja. Awak akan sokong kami sementara saya mencari jati diri saya. Saya berkata, kejar impian awak. Kemudian saya terima kerja di luar negara bermula Isnin. Catatan LinkedIn-nya tentang pengkhianatan memakan diri apabila syarikat saya memberi komen. Lelaki berusia 31 tahun pulang ke rumah Rabu lalu dan mendapati celia. Pelajar FAFK 29, duduk di sofa dengan champagne dan senyuman lebar. Kami telah bersama selama 4 tahun dan tinggal bersama selama 2 tahun. Sayang, saya berjaya. Akhirnya saya berjaya. Buat apa? Saya berhenti. Tiada lagi kehidupan korporat yang menghancurkan jiwa. Tiada lagi tempat kerja yang toksik. Saya bebas. Perut saya pening. Awak berhenti kerja? Ya. Berkuat kuasa serta-merta. Memberitahu Anthony apa yang saya fikirkan tentang pengurusan mikronya dan beredar. Ya Tuhan, rasanya luar biasa. Celia, kami baru sahaja menandatangani pembaharuan pajakan. Sewa kami ialah $2,400 sebulan. Dia melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Gaji awak cukup untuk menampung kami berdua sementara saya memikirkan langkah seterusnya. Saya fikir mungkin fotografi atau tembikar. Saya perlukan masa untuk meneroka diri saya yang sebenar. Kita sepatutnya membincangkan perkara ini dahulu. Kenapa? Jadi awak boleh pujuk saya untuk tidak bercakap tentang hal ini. Saya tahu awak tidak akan menyokong. Awak selalu taksub dengan wang dan kestabilan. Kerana kestabilan melindungi kita. Lihat, inilah sebabnya saya tidak memberitahu awak. Awak sepatutnya menyokong impian saya, bukan memberi syarahan kepada saya tentang Bel. Saya menarik nafas. Berapa lama awak merancang ini? Beberapa minggu. Saya sudah membeli persediaan kamera bernilai $3,000 untuk perjalanan fotografi saya. Ia akan terbayar dengan sendirinya sebaik sahaja saya mula menempah pelanggan. Dengan wang apa? Dana kecemasan kita. Tetapi ia adalah pelaburan untuk masa depan kita. Dana kecemasan kita yang saya sumbangkan 80% untuk kecemasan sebenar. Hebat. Kejar impian awak. Dia tersenyum. Saya tahu awak akan faham sebaik sahaja awak memikirkannya. Apa yang dia tidak tahu ialah 2 bulan lalu, saya telah dihubungi oleh bahagian Eropah syarikat saya. Mereka memerlukan seseorang untuk memimpin pasukan baharu selama 2 tahun. Bayarannya hampir 2 kali ganda. Perumahan termasuk pakej penempatan semula penuh. Saya telah ragu-ragu kerana hubungan kami. Tidak lagi. Malam itu, semasa celia melayari artikel keusahawanan untuk pemula, saya telah menghantar email tersebut. Saya menerima jawatan tersebut. Boleh mula Isnin. Balasan datang dalam masa sejam. Hebat. Kami akan mempercepatkan semuanya. Penerbangan ditempah untuk malam Ahad. Kemas kini 1. Menghabiskan 3 hari terakhir dengan senyap mengatur semuanya sementara celia merancang perjalanan kreatifnya. Dia telah mendaftar untuk kursus cari tujuan anda dalam talian bernilai $500, membeli peralatan seni bernilai $800, menjadualkan sesi bimbingan hidup selama 300 jam, semuanya menggunakan kad kredit. Dia menganggap saya akan membayarnya. Pada pagi Sabtu, dia memberikan saya bajet. Jadi, saya memikirkan pelan kewangan baharu kami. Jika anda mengambil sedikit kerja lebih masa dan kami mengurangkan hobi anda, kita boleh mengekalkan gaya hidup kami sementara saya meneroka minat saya. Saya memerlukan masa kira-kira 6 hingga 12 bulan. Itu sudah cukup. Oh, dan saya memberitahu ibu bapa saya bahawa anda menyokong perjalanan saya. Mereka sangat kagum. Ayah kata sudah tiba masanya anda mengambil alih tugas sebagai penyedia. Ayahnya yang tidak bekerja dalam 10 tahun sementara ibunya menyaranya. Sempurna. Bercakap tentang naik pangkat, saya ada berita juga. Akhirnya dapat kenaikan pangkat itu. Masa yang tepat. Lebih baik. Saya menerima jawatan di Amsterdam. Saya akan pergi esok malam. Kesunyian itu memekakan telinga.
Itu tidak lucu. Bukan coba menjadi. Ini kontrak saya. Saya tunjukkan email kepadanya. Awak tak boleh. Kita ada pajakan. Kita ada kehidupan di sini. Awak tamatkan hidup kami di sini apabila awak berhenti tanpa membincangkannya dan membelanjakan dana kecemasan kami untuk kamera. Ini sama sekali berbeza. Awak meninggalkan saya. Saya mengikuti impian saya. Awak sepatutnya menyokong. Bagaimana saya hendak membayar sewa? Mungkin jual beberapa peralatan fotografi itu, atau tempah beberapa pelanggan dengan pengalaman 3 hari awak. Dia mula menangis. Awak merancang ini. Awak menghukum saya kerana memilih kebahagiaan. Saya ditawarkan kerja ini 2 bulan lalu. Saya akan menolaknya untuk kita. Kemudian awak membuat keputusan sepihak tentang masa depan kita. Jadi saya juga membuat 1. 2 bulan? Awak telah berbohong selama 2 bulan. Saya telah mempertimbangkan 1 peluang. Awak berhenti kerja dan membelanjakan simpanan kita tanpa menyebutnya. Yang mana 1 lebih teruk? Dia mencapai telefonnya. Saya sedang menghubungi Gigi. Dia seorang peguam. Ini penyalahgunaan kewangan. Gigi bukan peguam. Dia seorang paralegal yang menjalankan penjagaan kulit MLM. Tapi, okey. Semasa dia merungut kepada Gigi, saya selesai mengemas. Pekerja pindahan akan datang esok untuk barang yang saya hantar. Semua yang lain telah diselesaikan. Saya telah mengeluarkan diri saya daripada pajakan. Penalti dibayar. Utiliti dibatalkan berkuat kuasa Isnin. Saya memisahkan akaun penstriman kami, memuat turun semua rekod kewangan yang menunjukkan sumbangan solo saya. Bahagian yang terbaik. Kejatuhan LinkedIn-nya pada malam itu. Apabila pasangan Anda selama 4 tahun mengkhianati Anda dengan menerima pekerjaan di negara lain tanpa perbincangan, Anda akan mengetahui siapa mereka sebenarnya. Walaupun saya dengan berani meninggalkan budaya korporat yang toksik untuk meneruskan jalan saya yang tulen, dia memilih wang daripada cinta. Ingat wanita-wanita, narsisistik akan menghukum Anda kerana berkembang. Penderaan narsisistik. Penderaan kewangan, pengkhianatan, wanita yang menyokong wanita. Komen itu tidak seperti yang dia harapkan. Gadis, bukankah Anda baru sahaja menyiarkan semalam tentang berhenti kerja tanpa notis? Jadi, Anda berhenti kerja tanpa memberitahunya, tetapi dia salah kerana mengambil kenaikan pangkat. Ini tangkapan skrin Anda daripada siarannya dari hari Khamis. Rakan kongsi sejati menyokong impian Anda tanpa ragu-ragu. Jika dia menyayangi Anda, dia akan menyediakannya semasa Anda berkembang maju. Tetapi komen terbaik datang pada pagi Ahad daripada akaun rasmi syarikat saya. Tahniah kepada penganalisis bintang kami atas kenaikan pangkatnya sebagai pengarah Eropah. Fakta menarik, dia pada mulanya menolak peluang ini 2 bulan yang lalu, dengan alasan komitmen peribadi. Kami gembira dia mempertimbangkan semula. Selamat datang ke Amsterdam. Catatannya hilang dalam masa sejam. Kemas kini kedua. Tiba di Amsterdam. Pangsapuri yang cantik menghadap terusan. Pemandangan perabot penuh yang akan menelan belanja 8,000 bulan di rumah. Celia telah mengebom WhatsApp saya. Hari pertama, sila pertimbangkan semula. Kita boleh buat jarak jauh. Hari kedua, tuan tanah kata saya perlu bayar atau pergi sebelum Jumaat. Hari ketiga, ini menyalahi undang-undang. Awak tak boleh tinggalkan saya begitu sahaja. Hari keempat, ibu bapa saya takkan benarkan saya balik melainkan saya dapat kerja. Hari kelima, tiada siapa yang mengambil pekerja dan itu salah awak. Yang terakhir datang dengan mail suara daripada ibunya. Dian. Berani awak tinggalkan anak perempuan saya sedangkan dia mengejar impiannya. Dia telah memberi awak tahun-tahun terbaik dalam hidupnya. Awak berhutang sokongan kepadanya sementara dia menemui dirinya sendiri. Lelaki sejati tidak akan lari ke Eropah apabila keadaan menjadi sukar. Bukan? Wanita yang suaminya tidak bekerja sejak Y2K memberi saya kuliah tentang menjadi penyedia perkhidmatan. Kemudian Celia kembali menjadi nuklea di LinkedIn.
Kemas kini tentang situasi saya. Orang yang saya sangkakan pasangan saya telah meninggalkan negara ini untuk mengelakkan tanggung jawabnya. Saya kini menghadapi masalah kehilangan tempat tinggal kerana saya memilih kesihatan mental berbanding perhambaan korporat. Jika sesiapa mempunyai petunjuk tentang perumahan kecemasan atau bantuan guaman untuk pengabaian kewangan, sila DM. Penderaan kewangan, bekas wanita narsisistik dalam krisis. Kali ini, responsnya kejam. Bukankah awak kata minggu lepas awak berhenti tanpa notis dan membeli peralatan kamera bernilai $3,000? Puan, awak tidak boleh ditinggalkan dari segi kewangan oleh seseorang yang awak bukan suami. Mungkin cuba dapatkan pekerjaan. Sekadar pendapat. Tetapi kemudian rakan celia, Porsche, seorang influencer dengan 2,000 pengikut, menyiarkan, kawan baik saya didera oleh bekas suaminya yang melarikan diri dari negara ini. Dia memerangkapnya dari segi kewangan dan pergi apabila dia cuba melepaskan diri. Kongsi untuk mendedahkan pemangsa ini. Dia menanda syarikat saya. Silap besar. Jabatan undang-undang kami tidak bermain. Mereka kata Porsche berhenti dan membantu dalam masa 24 jam. Catatannya hilang dan digantikan dengan catatan sebelumnya yang telah dialih keluar kerana ketidaktepatan. Maaf atas sebarang kekeliruan. Sementara itu, celia mempunyai masalah yang lebih besar. Rupa-rupanya apabila anda menjalin hubungan sulit dengan majikan anda, berita tersebar. Dia memohon kepada 6 syarikat dalam bidang kami. Semua penolakan. Bekas rakan sekejanya, Damin, menghantar mesej kepada saya. Yo, bekas rakan sekeja anda telah memohon di sini. Bos saya telah mencarinya di Google dan menemui rungutannya di LinkedIn. Serta ulasan daripada Anthony yang mengatakan dia tidak profesional, tidak boleh dipercayai, dan membakar peralatan syarikat dalam perjalanan keluar. Dia membakar peralatan. Saya menghubungi Anthony. Kami telah bekerjasama dalam projek. Adakah dia benar-benar membakar peralatan? Memadam semua fail dan projeknya kerana dendam. 3 bulan kerja telah tamat. Kami sedang mempertimbangkan tindakan undang-undang. Peningkatan itu berterusan. Hari ke-8. Ayahnya, Roger, menghubungi. Anda perlu bersiap sedia dan pulang ke rumah. Celia sedang bergelut dan menjadi tanggungjawab anda untuk membetulkannya. Roger, Anda sudah tidak bekerja dalam sedekat. Bagaimana ini menjadi tanggungjawab saya? Itu berbeza. Saya sakit belakang akibat apa? Golf yang Anda main 2 kali seminggu. Dia meletakkan telefon. Hari ke-10. Celia menghantar email berkumpulan kepada semua rakan bersama kami. Saya mahu anda semua tahu kebenaran tentang sebab Thomas pergi. Dia telah merancang ini selama berbulan-bulan, menunggu saya terdedah supaya dia dapat merosakkan sepenuhnya. Dia tahu saya sedang bergelut dengan keletihan korporat. Dan daripada menyokong saya, dia melarikan diri dari negara ini. Ini adalah keganasan emosi dan kewangan. Balasan mula masuk. Kegemaran saya daripada Jack. Celia, awak beritahu kami bulan lepas awak merancang untuk berhenti dan membuatnya menyokong awak. Awak kata, dan saya petik, dia cukup untuk kita berdua. Kenapa saya perlu menderita? Ini bukan keganasan, ia adalah akibatnya. Dia mengeluarkan Jack daripada rantaian email. Kemas kini ketiga. Hak itu mencapai tahap yang lebih tinggi. Celia mencipta GoFundMe. Bantu mangsa penderaan rumah tangga membina semula hidupnya. Matlamat 15,000. Huraiannya sangat liar. Selepas melarikan diri dari hubungan 4 tahun dengan seorang narsis yang terselindung, saya bermula dari sifar. Dia mengasingkan saya dari segi kewangan, membuatkan saya bergantung, kemudian meninggalkan saya apabila saya cuba melepaskan diri daripada kawalannya. Sekarang saya menghadapi pengusiran sementara dia tinggal mewah di Eropah. Dia telah mengumpul $300 semuanya daripada ibunya apabila keadaan menjadi tidak menentu. Ingat kamera bernilai $3,000 yang dibelinya? Seseorang perasan ia dalam cerita Instagramnya.
Mengapa Anda menjual peralatan baharu jika Anda memerlukan wang untuk disewa? Jawapannya, orang yang terselamat tidak sepatutnya perlu menjelaskan mekanisme mengatasi mereka. Kemudian syarikat Anthony memfailkan petuduhan atas pemusnahan harta benda. Rupa-rupanya apa yang dipadamnya termasuk hasil kerja pelanggan bernilai kira-kira 50,000 dalam kontrak. Dia cuba mendakwa ia adalah kemalangan, tetapi mereka mempunyai data air mata yang menunjukkan dia kembali selepas waktu bekerja khusus untuk melakukannya. LinkedIn-nya menjadi menarik. Disaman oleh bekas majikan saya yang toksik kerana membela diri. Mereka mendakwa saya memusnahkan harta benda sedangkan apa yang saya lakukan hanyalah membersihkan fail pribadi saya. Inilah yang berlaku apabila Anda enggan menjadi hamba korporat. Ada peguam yang sanggup bekerja pro bono untuk pemberi maklumat? Komuniti undang-undang menjawab, itu bukan maksud pendedahan maklumat. Memadam kerja pelanggan bukanlah membersihkan fail peribadi. Petua profesional, jangan mengaku jenayah di media sosial. Bahagian yang terbaik, syarikat saya mengumumkan kemenangan besar pertama saya, mendapat pelanggan 2 cermin pada minggu kedua saya. Mereka menyiarkan mengenainya dengan foto saya. Celia mengulas, mesti seronok berjaya di belakang mereka yang telah Anda musnahkan. Syarikat saya menjawab, Thomas memperoleh ini melalui merit dan kerja keras. Kami tidak bertolak ansur dengan fitnah pekerja kami. Ini satu-satunya amaran Anda. Dia memadam komen itu tetapi pada mulanya mengambil tangkapan skrin, menyiarkannya di mana-mana dengan, lihat bagaimana mereka melindungi pendera. Tiada siapa yang peduli. Kiraan pengikutnya semakin menurun setiap hari. Kemudian datang mail suara daripada Roger. Awak telah merosakkan hidup anak perempuan saya. Dia terpaksa pulang ke rumah. Awak tahu betapa memalukan ini bagi kami? Jiran-jiran bercakap. Awak akan membetulkan ini atau saya akan terbang ke Amsterdam sendiri. Saya membalas mesej. Bagus. Beritahu saya apabila awak menempah penerbangan itu dengan semua wang penyelesaian kecederaan golf awak. Dia tidak memberi respons. Kemas kini terakhir. Semuanya berlaku untuk Celia dengan jayanya. Pertama, tuntutan mahkamah daripada syarikat Anthony. Mereka telah membongkar kesnya. Rakaman keselamatan dia meleret masuk selepas waktu pejabat. Tangkapan skrin dia bercakap besar kepada Porsche tentang membakar semua barang semasa saya keluar. Dan bukti IT forensik. Dia cuba mewakili dirinya sendiri dalam perbicaraan awal. Hakim, Anda mendakwa Anda secara tidak sengaja memadam kerja pelanggan selama 3 bulan. Saya tertekan secara emosi. Rakaman itu menunjukkan Anda berada di sini selama 3 jam secara sistematik menyemak folder. Saya menghidap Eddie Hegde. Kadangkala saya hyperfokus. Anda tidak pernah didiagnosis dengan Eddie Hegde mengikut rekod ini. Saya mendiagnosis sendiri. Dia kalah. Berhutang ganti rugi 50,000 serta yuran guaman. Muflis adalah satu-satunya pilihannya sekarang. Tetapi kemudian IRS memasuki perbualan. Lihat. Semasa Celia membina perniagaan fotografinya, dia telah menghapuskan semuanya sebagai perbelanjaan perniagaan. Kamera $3,000 itu, perbelanjaan perniagaan. Kursus $500 itu, perbelanjaan perniagaan. Bekalan seni itu, perbelanjaan perniagaan. Satu masalah, dia tidak pernah mendaftarkan perniagaan. Tidak pernah memfailkan cukai suku tahunan. Tidak pernah melaporkan sebarang pendapatan kerana tidak ada. Itu penipuan cukai. Kawan-kawan, kejatuhan awamnya sangat hebat. Menyiarkan tituk sambil menangis di dalam keretanya. Saya dianiaya kerana cuba mengejar impian saya. Bekas kekasih saya menyenara hitamkan saya. Disaman, dan sekarang IRS mengejar saya. Inilah yang berlaku apabila Anda meninggalkan seorang narsis. Mereka memusnahkan segala-galanya. Komen-komen itu memusnahkannya. Wah, awak melakukan penipuan cukai. Itu terpulang kepada awak. Mungkin jangan bakar tempat kerja awak lain kali. Bekas kekasih awak berada di negara lain.
Macam mana dia buat awak melakukan jenayah? Sementara itu, saya berkembang maju. Pasukan saya di Amsterdam sangat luar biasa. Kerjanya mencabar tetapi bermanfaat. Saya mula berpacaran dengan Astrid, seorang perunding tempatan yang mendapati kisah pelarian korporat Amerika saya lucu. Celia mengetahuinya melalui Instagram. Astrid menanda saya di sebuah konsert. Kejatuhan itu berlaku serta-merta. 2 bulan. Dia tidak boleh menunggu 2 bulan sebelum menggantikan saya. 4 tahun tidak bermakna apa-apa. Dan dengan seorang berambut perang Eropah, awak tidak boleh mereka-reka ini. Pengganti narsisistik dibuang. Seseorang mengulas, bukankah awak berhenti kerja untuk mencari jati diri dan mengharapkan dia membayarnya? Jawapannya, itu berbeza. Saya sedang membesar menjadi apa? Seorang defendan yang menganggur. Dia menyekat mereka. Kuku terakhir. Porsche, sahabat baiknya, menyiarkan video yang menjarakan dirinya. Hai semua, jadi tentang situasi rakan saya. Saya telah belajar bahawa ada lebih banyak lagi dalam cerita ini. Saya telah dimanipulasi untuk mempercayai naratif palsu, dan saya memohon maaf kepada sesiapa yang terjejas. Kesihatan mental bukanlah alasan untuk mencederakan orang lain. Saya sedang fokus pada perjalanan saya sendiri sekarang. Pertumbuhan terjemahan accountability kejaya influencer Porsche yang ingin menjadi tidak dapat bertahan daripada kaitan dengan kebakaran tong sampah Celia. Siaran awam terakhir Celia sebelum bersara. Berehat sebentar di media sosial untuk pulih daripada penderaan narsisistik, keganasan kewangan dan penindasan sistematik. Jika awak memerlukan saya, jangan. Saya melindungi tenaga saya. Roger menghantar satu email terakhir. Saya harap awak gembira. Anak perempuan saya musnah. Dia terpaksa mengambil pekerjaan bergaji minimum di pusat panggilan. Dia menangis setiap hari. Ini salah awak. Saya menjawab, pelik macam mana dia boleh bekerja sekarang sedangkan dia memerlukan wang. Rasanya dia sudah menemui dirinya sendiri. Dia mempersoalkan jawapan ibu saya. Anak awak seorang sosiopat. Ibu saya menjawab, baiklah, anak saya membayar bilnya sendiri dan meneruskan hidupnya. Anak perempuan awak melakukan penipuan dan memusnahkan kejayanya. Saya tahu yang mana satu yang saya banggakan. Terakhir saya dengan melalui rakan-rakan bersama, Celia sedang melakukan 2 pekerjaan untuk membayar yuran guaman, tinggal di bilik tidur remajanya di Roger and DNS. Diharamkan daripada LinkedIn kerana melanggar piawaian tata laku profesional berulang kali. Perniagaan fotografinya. Instagram. Mempunyai 12 pengikut. Pelan pembayaran IRS akan mengambil masa kira-kira 7 tahun untuk disiapkan. Bagi saya, baru sahaja dinaikkan pangkat lagi. Astrid dan saya merancang perjalanan ke Iceland. Kesihatan mental saya tidak pernah lebih baik. Ternyata menyingkirkan orang yang berhak daripada hidup anda membawa keajaiban untuk ketenangan anda. Oh, dan Celia, memandangkan saya tahu awak masih menyemak media sosial saya dengan akaun palsu. Hei, sama sekali tidak. Celia 94. Impian Fotografi 2024 dan Amsterdam Stoker 1. Ini mesejnya. Awak betul tentang satu perkara. Saya memang memilih wang berbanding cinta kerana apa yang kita ada bukanlah cinta. Awak yang melayan saya seperti akaun ban dengan perasaan. Cinta sejati tidak menuntut awak membiayai khayalan seseorang sedangkan mereka memanggil awak tidak menyokong kerana mempunyai batasan. Harap awak menemui diri awak sendiri. Daripada apa yang saya dengar, dia bekerja di pusat panggilan dan berhutang 5 angka IRS. Kedengaran betul. Selamat tinggal Amsterdam. Edit. Berhenti meminta media sosial Celia. Biarkan dia membina semula dengan aman. Ya, Amsterdam memang menakjubkan. Tidak, saya tidak rasa teruk. Dia membuat pilihannya. Edit 2. Kepada semua orang yang mengatakan saya sepatutnya berkomunikasi dengan lebih baik. Saya cuba membincangkannya apabila dia berhenti. Dia memanggil saya tidak menyokong dan taksub dengan wang.
Awak tidak boleh berkomunikasi dengan seseorang yang menganggap perbincangan adalah manipulasi. Edi 3. Rakan celia, Damian, baru sahaja menghantar mesej kepada saya. Rupa-rupanya, dia memohon ke syarikatnya sekali lagi dengan resume palsu. Mereka menangkapnya kerana dia terlupa menukar alamat emailnya. Keberanian itu mengagumkan. Sejujurnya,